Alhamdulillah, selesai sudah slot pertama ceramah kita pada pagi ini. Terima kasih diucapkan kepada Encik Suhaimi bin Mohtar atas ceramah yang disampaikan. Semoga apa yang disampaikan memberi 1001 manfaat dalam menungkah arus pendidikan masa kini. Terima kasih diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana masih setia bersama dengan kita pada pagi ini. Seterusnya, kita beralih ke slot ceramah kedua yang akan disampaikan oleh Encik Hairul Hamzi bin Bahruddin. Namun, sebelum itu suka untuk saya berkongsi serba sedikit mengenai diri beliau. Beliau merupakan graduan lulusan Sarjana Muda Sains Industri Kimia dari Universiti Teknologi Malaysia, Sarjana Pendidikan Kurikulum dan Pedagogi dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan Diploma Pendidikan KPLI dari Institut Perguruan Guru Temenggong Ibrahim. Sepanjang kerjaya di sekolah, beliau telah memberikan sumbangan sebagai guru dan guru kanan mata pelajaran di Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung pada tahun 2002 sehingga 2013. Beliau kemudiannya dipinjamkan secara pentadbiran di bahagian pembangunan kurikulum pada tahun 2006. Beliau turut menjadi jurulatih utama kebangsaan dan negeri untuk pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris iaitu PPSMI. Beliau juga turut bertindak sebagai jurulatih semakan kurikulum KBSM untuk mata pelajaran sains, penulis buku teks sains KBSM KPM, pemeriksa kertas sijil pelajaran Malaysia dan pentaksir negeri untuk pentaksiran kerja amali BK. Kemudian beliau beralih ke Institut Aminuddin Baki. Pengalaman kerja bermula dari Jun 2013. Beliau bergerak aktif dan terlibat dalam memberikan sesi latihan untuk kursus-kursus yang berkaitan dengan pengurusan dan kepimpinan pendidikan untuk GKMP, PGB, penolong kanan, pegawai-pegawai di PPD, JPN dan KPM. Beliau juga turut terlibat dalam pembangunan, pembinaan dan penyemakan modul yang berkaitan dengan pengurusan dan kepimpinan pendidikan seperti kursus kepimpinan pemimpin pertengahan, bengkel kepimpinan pendidikan dan pengurusan PGB serta PK, bengkel peningkatan pegawai penilaian PB, PPP dan lain-lain lagi. Beliau turut memiliki sijil Certified Trainer dan Certified Coach IAB. Beliau turut terlibat sebagai coach, mentor dan konsultan kepada program-program IAB dan KPM, serta beliau terlibat dalam penulisan dan penyelidikan yang berkaitan dengan pengurusan dan kepimpinan pendidikan. Tanpa membuang masa, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih saudara dan juga saudari pengacara majlis dan pembantu yang saya hormati rakan-rakan pengetua, kemudian semua penolong kanan. Lepas tu saya dimaklumkan ada juga guru kanan mata pelajaran yang bersama-sama dengan kita, dan semualah warga pendidik daerah Mukah, Dalat dan juga Darul. Terima kasih atas jemputan ini, dan untuk slot yang kedua ini saya akan berkongsilah pada tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan laluan kepemimpinan, iaitu dari visi menjadi realiti. Saya dimaklumkan dalam kalangan tuan-tuan dan puan-puan ini penolong kanan, ketiga-tiga penolong kanan yang ada, kemudian guru kanan mata pelajaran dan mungkin warga pendidik lah yang ada di samping pengetua sekolah-sekolah yang dapat hadir bersama-sama dengan kita. Baik, dan saya juga berbesar hatilah untuk memperkenalkan dua orang peserta MPQL saya. Sebab kebetulan saya form teacher mereka lah, guru kelas, Cikgu Rahma dan juga Cikgu Latif, yang sedang mengikuti MPQL untuk ambilan 2022. Dan sekarang ini mereka berada di minggu ataupun aktiviti yang dikenali sebagai perantisan. Maknanya mereka perlu pergi ke sekolah lain, bukan sekolah sendiri, untuk mempraktikkan apa jua amalan yang mereka peroleh sepanjang mereka mengikuti kursus MPQEL. Dan mereka
telah pun selesai dengan fasa 1, kemudian fasa 2, sudah juga melaksanakan ABS, aktiviti berasaskan sekolah, juga telah melakukan praktikum. Dan untuk perkara ini tuan-tuan dan puan-puan, suka saya memaklumkan berkaitan dengan perjalanan MPQL ini, apa yang akan saya sampaikan ini adalah secara asas. Kerana sejak saya bersama dengan IAB 2013, kurikulum MPQL telah banyak mengalami perubahan. Kalau kita tengok daripada mula lagi, daripada setahun, dia kurang jadi 6 bulan. Dia kurang lagi, lebih kurang 3 ke 4 bulan. So selepas pandemik ini dia jadi panjang pula. Daripada bulan 1 sampailah bulan 10 insya-Allah barulah selesai. Daripada bulan Januari sampai bulan Oktober lah untuk fasa 3. Sebab lepas habis perantisan ini, mereka akan balik semula untuk ke fasa 3. Jadi lebih kurang lah dalam 10 bulan. Itu sedikit lah mukadimah untuk menarik perhatian cikgu-cikgu untuk ambil MPQL. Tapi masalahnya, bila kata nanti dia akan timbul, saya tak nak jadi pengetua. Saya pun tak suruh tuan puan jadi pengetua. Yang penting ialah bagaimana cikgu-cikgu mendapat pengalaman dalam bidang pengurusan dan kepimpinan, supaya kita tak salahkan orang lain. Apalah pengetua ni contoh. Sebab kadang-kadang ada dua perkara yang perlu kita pertimbangkan bila kita tidak menjadi ketua. Yang pertama, kita mungkin tak tahu apa tugas buat dia. Jadi bila kita tak tahu tugas buat dia, kemungkinan kita merasakan perkara itu tak perlu. Tapi itulah tugas buat sebagai seorang ketua, yang kadang-kadang menyebabkan kita jadi sedikit reaktif berbanding proaktif. Apa beza antara proaktif dan reaktif, cikgu? Proaktif biasanya umumnya kita mencari penyelesaian. Tetapi kalau reaktif, biasanya kita tengok masalah dulu, kemudian tak ada penyelesaian, ataupun penyelesaian itu yang paling hujung untuk kita selesaikan. Yang kedua, bila kita jadi ketua ni, kita bertanggungjawab. Kita bertanggung dan berjawab. Itu masalahnya. Ada ketika kadang-kadang kita sukar untuk memahami kenapa ketua kita berkelakuan aneh seperti itu. Aneh lah kan? Ataupun berkelakuan luar biasa. Kerana ada ketikanya ada perkara-perkara yang pengetua perlu bertanggungjawab. Sebab apa-apa pun yang berlaku dalam organisasi sekolah kita, semua akan dipertanggungjawab akhirnya nanti kepada pengetua. Jadi sebab itulah, dengan ada sedikit ilmu yang tuan-tuan akan dapat nanti melalui kursus MPQL dan juga melalui mungkin pengalaman cikgu-cikgu. Sebab saya dimaklumkan ada dalam kalangan cikgu-cikgu ini penolong kanan ataupun guru kanan yang mungkin berpengalaman. Tetapi bila kita bercerita berkaitan dengan pengalaman, ada dua juga perkara yang kita kena lihat. Sama ada cikgu betul-betul pengalaman atau sebenarnya cikgu pengalamaan sahaja. Yang itu yang kita kena tengok balik. Sama ada kelamaan, pengalamaan ataupun memang pengalaman. Maknanya kalau berpengalaman, cikgu tahu bagaimana nak urus guru, bagaimana nak urus murid secara umum, bagaimana untuk menyantuni ibu bapa, bagaimana untuk menghasilkan PBD misalnya, kurikulum dan sebagainya, berdasarkan bidang cikgu-cikgu lah. Kalau yang berkaitan dengan guru kanan mata pelajaran, bagaimana cikgu menguruskan bidang masing-masing dan sebagainya. Itu kalau kita bincangkan berkaitan dengan pengalaman. Kalau pengalaman,
biasanya kita akan statik, tidak berubah, tidak mahu menerima perubahan, lebih bersikap pesimis, tidak positif, kurang terbuka. Contoh yang paling mudah, nak kena pergi kursus. Contoh, nak kena pergi bengkel. Itu umumnya. Kalau kita bandingkan antara pengalaman dan pengalamaan. Jadi dalam tempoh masa yang terhad ini, cubalah kita membuat refleksi kendiri cikgu-cikgu. Sejauh mana laluan cikgu sebagai sama ada SLT ataupun MLT. Sebab dalam kumpulan saya ni, dia ada SLT. Saya kaitkan pula dengan agenda terkini ataupun yang sedang berjalan berkaitan dengan TS25. Kerana saya yakin mungkin semua sekolah sudah pun TS25. 2022 adalah kohort yang ketujuh untuk TS25. Dan kalau kita lihat yang terkini juga berkaitan dengan apa lagi, sekolahku sejahtera. Ada elemen-elemen yang diterapkan. Apa lagi yang terkini yang perlu kita tahu cikgu-cikgu? Berkaitan dengan pemerkasaan pentaksiran bilik darjah ataupun pentaksiran berasaskan sekolah yang mengandungi komponen-komponennya. Apa antara komponen yang ada cikgu dalam PBS itu? Kita ada PBD, kemudian kita ada PAJSK, psikometrik. Kemudian kalau SPM kita masih lagi ada peperiksaan pusat. Itu secara umumnya lah. Apa lagi yang berkaitan dengan pedagogi yang perlu juga, terutama yang berkaitan dengan kurikulum. PAK 21 berkaitan dengan KEBAT, berkaitan dengan STEM, berkaitan dengan HIP dan sebagainya. Jadi ini semua adalah kerja buat cikgu-cikgu yang akan merintis jalan laluan cikgu daripada visi, sebab kita semua terikat dengan visi dan misi KPM. Cuma bagaimana kita nak merealisasikan untuk menjadi realiti. Sebab sekolah-sekolah berbeza, sekolah-sekolah unik, setiap sekolah lain. Sekolah Cikgu Suhaimi tadi lain coraknya, budayanya, persekitarannya, orangnya, muridnya, suasananya. Kalau di sekolah SMK Batang Igan, saya pun beritahu tanya Cikgu Tauran pindah ke SMK Oyak. Okey. Pun berbeza. Tetapi apa yang sama cikgu-cikgu? Apa yang sama antara sekolah di Kuching dan juga sekolah di Mukah, Oyak, Dalat, Darul dan sebagainya? Apa yang sama? Ya, yang sama antaranya kurikulum. Sebab kita masih menggunakan kurikulum berpusat. Kita tidak seperti di Amerika Syarikat, di mana ada autonomi. Setiap negeri dalam negara itu mempunyai kurikulumnya tersendiri. Apa lagi yang sama cikgu? Dasar semua sama, mandat semua sama, pekeliling sama. Tak ada pula pekeliling kita agih-agihkan. Pekeliling dalat begini, kan? Pekeliling muka lain sikit. Sebab bajet dia banyak agaknya, kan? Jadi pekeliling dia lain sikit lah. Darul tidak. Semuanya sama. Kalau sekolahku sejahtera, semua sekolahku sejahtera. TS25, semua TS25. Cuma dari segi pelaksanaannya mungkin secara berperingkat mengikut kohort. Lain apa lagi yang sama cikgu? Daripada segi kurikulumnya, dasarnya, apa lagi yang sama? Apa lagi yang sama agak-agak? Dari segi pentaksirannya juga. Setakat ini tak pernah lah berlaku, tapi mungkin boleh berlaku, kan? Peperiksaan mengikut daerah.
Kan bahasa Melayu SPM, contohlah daerah Sarike lain, dia ikut daerah, tidak. Umumnya semuanya adalah sama. Begitu juga dengan laluan cikgu-cikgu untuk menjadi pemimpin, semuanya sama. Cuma nanti bagaimana cikgu-cikgu mencorakkan sekolah cikgu-cikgu, itu berbeza. Kalau kita tengok matlamat TS 25 cikgu-cikgu, sambil kita ulang kaji sedikit lah, sambil kita recap. Apa yang cikgu boleh ceritakan tentang dua matlamat akhir dalam TS 25? Yang pertama berkaitan dengan sekolah berkualiti. Yang kedua berkaitan dengan kemenjadian murid. Itu adalah matlamat akhir dalam TS 25. Okey. Dan sebelum dua matlamat akhir tu tadi, ada 4 perkara ataupun ada 4 bidang yang perlu diperkasa, yang perlu dilihat semula, yang perlu digemborkan semula. So kalau kita tengok bidang yang pertama nanti ada 25 berkaitan dengan apa, cikgu? Yang mula-mula sekali berkaitan dengan pemimpin berkesan. Mesti bermula dengan pemimpin. Pemimpin berkesan. Kemudian yang kedua, cikgu, lepas pemimpin, apa lagi ada dekat sekolah? Guru berkualiti. Selepas itu apa lagi? Kita ada pemimpin, kita ada guru, kita ada apa lagi? Kita ada ibu bapa dan komuniti kita. Perlukan sokongan. Pernah tak agak-agak pengalaman cikgu sebagai guru ataupun sebagai pentadbir yang langsung tak ada kaitan dengan komuniti dan ibu bapa? Tak mungkin boleh berlaku. Okey? Dan akhir sekali kita harap bila ada pemimpin yang berkesan, guru yang berkualiti, sokongan ibu bapa dan komuniti, akhirnya nanti akan wujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang bermakna. Dan daripada segi bermakna pun banyaklah definisinya. Itu sedikit untuk membuka minda tentang betapa pentingnya cikgu-cikgu untuk meneruskan legasi kepimpinan cikgu. Dan salah satunya ialah jangan lupa ambil MPQEL. Itu promotion lah. Dapat tak dapat cerita yang kedua, tapi yang paling penting ialah ada keinginan, niat untuk daftar, untuk ambil. Cuma untuk tahun ni dah selesai lah, dah tutup. So kita akan buka untuk 2024 nanti. Sebab 2023 dah ada lah. Sekarang ni di peringkat untuk pentaksiran mereka, kan, temuduga dan juga kecergasan mereka lah, sebelum diambil untuk 2023. Baik. Kemudian yang kedua, sepanjang kita berbincang lah, saya tak katalah, sepanjang kita berkongsi ni, mungkin ada soalan, mungkin ada pertanyaan, mungkin ada pendapat, mungkin ada pandangan yang boleh dikongsikan, yang boleh diraikan pendapat cikgu-cikgu. So, saya pun sangat berbesar hatilah kalau ada. Jangan malu, jangan segan. Kita dalam satu keluarga lah, dalam bilik ini sahaja. So, kita berbincang dan orang kata apa ni, mungkin ada pendapat-pendapat yang mungkin ada yang setuju. Mungkin cikgu-cikgu pun ada pendapat cikgu-cikgu sendiri. Baik, sebelum saya lanjutkan lagi, kenapa perkara-perkara ini perlu, saya nak bincangkan sedikit berkaitan dengan apa yang dikongsikan oleh Okey. Sudah pernah tengok tak yang ini? Kenapa kalau kita lihat pendidikan kita ni cepat berubah? Macam-macam benda baharu. Walaupun bukanlah secara total itu baharu.
Cuma nama sahaja baharu, tetapi kerja buat tu memang kita dah buat. Contoh, bila kita laksanakan TS25, ramai yang kata tu kerja tambahan. Tapi kalau kita lihat, banyak yang kita dah buat dalam kerja buat kita. Cuma dalam TS25, program itu telah distruktur supaya nampak hala tujunya, nampak apa hasilnya, bagaimana nak buat penilaiannya, dan mungkin adalah 2-3 perkara baru untuk memperkukuhkan perkara yang sedia ada. Contoh, kalau sebelum ini mungkin kita biasa dengar tentang objektif pembelajaran, betul? Tapi dalam TS25 kita perkenalkan kriteria kejayaan misalnya, kerana dia saling lengkap melengkapi. Secara umumnya, learning objektif ataupun objektif pembelajaran adalah untuk guru. Apa yang guru nak capai. Tapi kalau kriteria kejayaan dia lebih kepada apa yang murid nak capai. Jadi kalau kedua-duanya sinergi, cikgu pun tercapai, murid pun dapat, so kita harap PDP itu akan memberi makna kepada kedua-dua belah pihak. Sama ada guru ataupun murid. Baik, saya nak mulakan sedikit dengan 5 desakan ini, atau 5 keperluan mendesak. Kenapa kita perlu berubah? Kenapa bermacam-macam agenda, perkara, program, aktiviti dan sebagainya diperkenalkan. So yang pertama, kalau kita lihat kerana perubahan dunia itu, kan, the nature of the world, kerana dunia kita ni berubah. Saya rasa sama juga macam saya, kita tak pernah sangka cikgu PDPR berlaku, sekolah tutup. Pernah tak cikgu? Pernah tak satu ketika diumumkan PKP, kan, semua duduk kat rumah. Kebetulan pada ketika itu MPQL baru seminggu melapor, dah kena balik. Sebab kalau tak balik, tak boleh balik-balik lagi. So siapa nak jaga, kan? So emergency. So peserta kami terpaksa baliklah. Satu. Kemudian dia tidak berlaku saja di Malaysia, di seluruh dunia. Semua mengalami pandemik itu. Dan saya pun yakin buat pertama kali kita pun tak tahu nak buat apa. Kan, duduk, makan, duduk, tidur lah sekejap lah. Kan, sebab yalah tak terfikir benda itu. Walau bagaimanapun kehidupan perlu diteruskan. Maka adalah PDPR 1.0, PDPR 2.0, kan, yang tak pernah kita jumpa Google Meet. Kita tahu Mr. Google je, kan, nak cari apa-apa dekat Google, kan. Jumpalah kawan baik dia Google Meet. Cikgu pun bermeet lah dalam talian. Penggunaan Webex dan sebagainya, buat mesyuarat, buat kelas dan sebagainya. Jadi dunia berubah, jadi kita pun perlu berubah. Kita pun kena ikut dengan perubahan. Orang yang tidak mengikut perubahan, apa akan berlaku? Akan ketinggalan. Siapa yang tak pernah pakai telefon bimbit Nokia? Siapa yang tak pernah? Mungkin kalau yang muda-muda mungkin lah, kan, sebab dia lahir-lahir je dah ada iPhone. Kan, contohlah. Tapi secara umumnya semua pernah pakai lah Nokia. Dan hari ini apa yang berlaku dengan Nokia? Kalau kita fikir, kan, dia tidak mampu untuk meneruskan kesinambungan Nokia. Kenapa? Kerana dia tidak mahu berubah. Kenapa? Kerana dia tidak mahu bersama dengan Android. Contoh. Apa lagi? Yang satu ketika dia famous tapi dia dah senyap. Selain daripada Nokia. Kodak okey lah, masih gambar, cuma teknologi lah, kan. Daripada Kodak, sekarang ni tanpa lagi Kodak, kan. Kamera. Apa lagi kalau telefon bimbit? BlackBerry dan sebagainya pun tak boleh nak survive.
Kerana OS-nya tak sama, tak terkini, tak ikut perkembangan. Jadi kesimpulannya untuk yang pertama, kenapa adanya banyak dasar diperkenalkan? Kerana kita juga perlu memenuhi tuntutan semasa dan juga tuntutan pada masa akan datang. Kita perlu menyediakan murid-murid kita untuk futuristik pada masa hadapan. Sebab itu kalau kita lihat kajian-kajian pun menunjukkan sebenarnya apa pengajaran yang ada pada hari ini sebenarnya untuk menyediakan mereka sekurang-kurangnya untuk 5 tahun akan datang. Itu basic sekurang-kurangnya. Mungkin aplikasinya tak dapat digunakan on the spot, tetapi kita menyediakan sekurang-kurangnya untuk 5 tahun yang akan mendatang. Samalah juga dengan kalau kita buat MPQL. Kadang-kadang nak menyediakan cikgu, bakal pemimpin sekolah, bakal pengetua, dengan apa kemungkinan yang boleh berlaku pada 5 tahun yang akan mendatang. Jadi sebab itulah kurikulum perlu disemak, perlu dibuat pindaan dan ditengok balik sama ada dia masih relevan ataupun tidak. Kerana pengaruh yang pertama. Yang kedua, kerana perubahan dalam itulah dalam kerja kita. Kerja pun berubah. Apa antara perubahan kerja yang cikgu nampak? Dari segi kerja cikgu, kerja buat cikgu sebagai pentadbir ataupun sebagai guru, apa yang cikgu nampak tentang perubahan nature of work cikgu yang dah berubah? Dulu paling mudahlah, dulu RPH menulis. Sekarang dah ada ERPH. Kan? Bila dah ada E ni, kadang-kadang belum masuk kelas lagi pun refleksi dah siap dah. Kelas kan objektif tercapai. Sebab semua kalau dulu kita menulis, sekarang kita print. Jadi dah siap-siap print supaya cantik, kita dah siap-siap dah tulis. Objektif tercapai, tapi tak tahulah apa yang tercapai tak tercapai tu kan. Dia tulis dulu. Itu satu saya tengok. Apa lagi yang cikgu nampak? Sambil kita buat refleksi daripada segi perubahan kerja cikgu. Buku biru sudah habis. Buku biru. Buku biru itu merujuk kepada Kehadiran. buku kehadiran. Sekarang ada sistem. Ya, Satu ialah perubahan kerja kita ialah sistem yang dibuat. Yang digunakan untuk membantu. Contohnya lah sistem analisis peperiksaan sekolah. SAPS. Dulu kita pakailah manual dan sebagainya. Kehadiran kita kena key in. Cuma adalah pula perkara yang kedua lah pula, daripada segi capaian dan sebagainya. Isu tu. Kalau kita kata isu, nanti dia jadi isu. Jadi kita silent. Okey. Baik, tapi dia mengubah budaya kerja kita. Lagi apa lagi yang cikgu nampak? Yang berkaitan dengan kerja buat cikgu lah. Semua perlukan data. Banyak sistem untuk memudahkan kita akses data. Cuma kadang-kadang bila kita berkaitan dengan data ni, kena hati-hati sebab kita ni ada satu sindrom. Dikenali sebagai sindrom DRIP. D-R-I-P. DRIP. Yang masuk air tu. DRIP. DRIP tu apa DRIP? Yang depan tu DR tu data rich. Data kita banyak. Kan? Macam-macam data. Data kurikulum ada, data HEM ada, co-curriculum ada, macam-macam data. Sama ada data itu sahih atau data tambahan. Kan? Misalnya kan stress tu pun membawang, bergosip, pun ada dapat data baru. Contohnya. Kan jadi banyak data. Cuma kalau kita lihat, kesan dia ialah pada yang kedua. Data DR, data rich. Data kita kaya lah, banyak data. Tapi IP tu, information kita sangat poor. So bila information kita sangat lemah, jadi kita tak dapat nak menggunakan data tu sebaik yang mungkin. Sebab hari ini kita bercakap dengan menggunakan data.
So dari data itulah cikgu analisis. So daripada analisis itulah cikgu akan merancang intervensi, penambahbaikan. Apa perkara yang cikgu boleh ubah dari status quo kepada mungkin cadangan yang lebih baik untuk mengatasi masalah tersebut. Itu umumnya tentang perubahan kerja kita. Apa lagi hari ini ialah banyak bahan bantu. Bahan bantu kita kan dekat YouTube misalnya, bahan pengajaran menggunakan ICT dan sebagainya. Itu kita tengok perubahan dari segi kerja. Perubahan dari tempat kerja kita juga turut berubah. Apa antara perubahan di tempat kerja cikgu? Ada wifi. Mungkinlah mungkin sekolah hari ini dah semakin canggih. Mungkin penggunaan internet, wifi-nya. Apa lagi? Kalau ni ada juga insentif kata dia sama je dulu masa saya first posting sampai sekarang sama je, tak ada berubah. Kan? Itu isu lain jugalah kan, sebab dia melibatkan keuangan banyaklah. Tapi umumnya tempat kerja kita juga akan berubah. Sebab dia seiring dengan perubahan kerja dan seiring dengan perubahan dunia. Umumnya tempat kerja kita juga akan turut berubah. Dari segi susunannya, dari segi penggunaan sumbernya dan sebagainya. Cuma mungkin dalam kes-kes tertentu, dalam keterbatasan tertentu, mungkin kita nampak seolah-olah dia tidak berubah. Paling tidak pun cikgu lah ubah diri sendiri, daripada sekolah A pergi sekolah B. Siapa perubahan? Saya bertukar tempat kerja. Jadi berubah juga. Tapi kalau kita nak harapkan perubahan secara total, mungkinlah. Kerana banyak faktor yang perlu dilihat. Tapi masih juga adanya perubahan pada tempat kerja. Ataupun kemungkinan dari dulu tak ada bilik, sebab bilik guru, sekarang dah jadi pentadbir, masuk bilik penolong kanan. InsyaAllah ada rezeki, bilik penolong kanan pun bertukar menjadi bilik pengetua. Aircon sejuk sikit lah. Contohnya begitu. Itu contohlah. Baik. Seterusnya yang ketiga, kerana perubahan workforce tu, tuntutan kerja tu, hari ni cuma nak cepat. Cuma nak segera. Kesegeraan itu. Yang kemungkinan kadang-kadang akibat daripada perkara nombor 2, nombor 3, nombor 4 itu ramai cikgu kita bersara pilihan. Penggunaan ICT tak dapat, mungkin tak dapat adapt and adopt dengan apa-apa yang dikehendaki. Jadi daripada stres-stres, jadi dia akan lebih baik bersara awal. Walaupun itu bukannya hak, cuma keistimewaan dan boleh tidak diluluskan dan sebagainya. Tapi mohon-mohonlah cikgu. Tapi kelulusan akhir nanti kita tengok macam mana. Sebab dia ada banyak perkara yang perlu dipertimbangkan, bekalan guru dan sebagainya lah. Baik. Dan yang akhir sekali, the nature of choice. Kerana pilihan kita juga berubah. So hari ini daripada manual, mungkin cikgu lebih selesa gunakan digital. Kalau dulu menulis, mungkin hari ni semua type. Ataupun mungkin dia gunakan voice. Kan, jadi saya cakap terus benda tu akan type terus. Dia pakai voice punya control. Sama ada dia gunakan yang Google Speak ataupun dia gunakan satu lagi. Macam-macam lah. Ataupun saya pakai iPhone Siri. So dia rakam. So dia boleh ubah. Itu juga yang melihat pada nombor 5. Kerana pilihan itu ada. Cuma dia terpulanglah kepada kita sama ada kita nak menerima perubahan itu ataupun tidak. Tapi jadi inilah orang kata apa, 5 desakan lah kenapa kita perlu berubah. Dan juga kita perlu lihatlah perubahan itu secara positif. Dan umumnya cikgu, positif tu umumnya lah ke arah kebaikan.
Ada tak perubahan yang ke arah kemusnahan? Umumnya yang dibuat itulah mendatangkan kebaikan. Cuma kadang-kadang cara penerimaan berbeza, sudut pandang kita berbeza, cara kita aplikasi berbeza, cara pemahaman kita berbeza. Jadi menyebabkan benda yang sepatutnya baik ada impak, bila sampai kepada pelaksana kemungkinan akan timbul macam-macam cerita. Jadi dia akan berbaliklah kepada cikgu-cikgu, sama ada SLT ataupun MLT, untuk sama-sama melunakkan balik apa jua yang disampaikan oleh guru-guru kita, supaya perkara itu perlu dilaksanakan, perlu dibuat sebahagian daripada kerja buat kita. Jadi saya mulakan dengan tuntutan ini. Baik. Ada apa-apa nak tanya tak? Ataupun ada apa-apa yang nak berkongsi? Ataupun ada pendapat dan cikgu nak lontarkan hasil daripada mukadimah yang saya sampaikan tadi? Okey. Baik. Perkara yang seterusnya, saya nak tahu, nak buat sikit refleksi, apa yang disampaikan oleh penceramah pada slot 1 tadi. Boleh? Saya random sajalah cikgu. Just saya nak tahu saja apa yang cikgu ingat, apa yang dikongsikan dalam slot yang pertama tadi. Boleh Cikgu Wahid kongsikan? Ambil apa yang cikgu ingatlah. Terima kasih ni. Saya ingat tu kalau nak cuti umrah tu TPD yang lulus. Okey. Betul. Okey. Satu ialah kepekaan pemimpin terhadap dasar yang sedia ada. Sebab itu, salah satu, masa saya di sekolah dahulu, dan ini juga dikongsikan oleh rakan pengetua juga, salah satu agenda tetap dalam mesyuarat staf ialah kita ingatkan balik pekeliling-pekeliling yang ada kaitan dengan cikgu. Dari segi keistimewaannya, dari segi haknya, dari perkara-perkara yang perlu dibuat. Jadi saya juga bersetuju dengan pandangan itu. Maksudnya ada satu agenda tetap. Kita refresh balik apa dia perkara-perkara yang perlu diingatkan oleh cikgu. Walaupun benda tu mungkin dah tahu. Sebab perkara-perkara yang baharu kita dapat, dia mungkin boleh jadi ilmu. Perkara-perkara yang kita dah tahu, diingat semula, mungkin dibugarkan balik. Kadang-kadang sebab kita ni lebih mudah untuk lupa dari ingat. Kadang-kadang. Jadi salah satu mungkin dari segi pengalaman pengetua-pengetua yang hebat ialah menjadikan agenda tetap dalam mesyuarat tentang perkongsian maklumat-maklumat itu. Okay? Itu yang pertama. So ada kaitan juga. So ini membuka ruang dan peluang untuk cikgu merintis laluan kepimpinan. Okey, Cikgu Hirman. Boleh cikgu kongsikan apa yang cikgu dapat masa slot yang pertama tadi? Sense of vision. Okey. Boleh terangkan sikit apa yang cikgu dapat sense of vision tu tadi? Share. Setiap pemimpin tu dia dalam mahir dalam membuat strategi. Okey. Kemudian dia mendapatkan apa yang dia buat itu adalah secara kolektif. Okey. Ada lagi nak tambah? Itu saja. Alright. Sebab tu kalau cikgu-cikgu tengok, secara umumnya setiap pengetua, setiap pemimpin dia ada strategi masing-masing. Dan umumnya strategi ni adalah untuk apa cikgu? Untuk apa ujungnya? Kita buat strategi ni untuk apa? Untuk kebaikan warga sekolah. Pernah tak kita buat strategi untuk menjahanamkan sekolah? Umumnya strategi yang dibuat adalah untuk matlamat akhirnya kita lihat adalah untuk kebaikan bersama. Ada manfaatnya.
Dan saya juga bersetuju umumnya kita dapat maklumat tu dari data yang ada secara kolektif. Kita buat analisis persekitaran. Cikgu-cikgu mungkin biasa dengar SWOT, SWOT, melihat dari segi kekuatan yang ada, kelemahan yang ada, peluang dan juga ancaman yang ada. Daripada situ cikgu akan melihat apa strategi yang ada. Sebab itu di sekolah dia ada rancangan pemajuan sekolah. Cikgu-cikgu ada kan? Rancangan sekolah mana yang tak ada rancangan pemajuan sekolah? Boleh maklumkan tak? Okey, saya boleh sampaikan kepada Datu Pengarah. Sekolah dia tak ada RPS. Sebab perkara itu adalah perkara wajib yang perlu ada. Kerana dia ada kaitan pula dengan SKPMG tu. Kan? Standard 1 kepemimpinan. Dan salah satu elemen yang ada adalah berkaitan dengan rancangan pemajuan sekolah. Yang adanya pelan strategi yang cikgu ceritakan tadi, kemudian adanya pelan taktikalnya, ada pelan operasinya, kemudian apa juga visi dan misi dikongsi, disebar luas dan sebagainya. So itu juga memberi ruang dan peluang untuk cikgu tambah ilmu bila cikgu ambil MPQEL. Sekurang-kurangnya cikgu tahulah bagaimana cikgu nak membuat sesuatu yang strategik. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin boleh saya kongsikan sedikit apa yang cikgu dapat lah sepanjang more or less 2 jam bersama dengan Cikgu Suhaimi tadi. Apa-apa sahaja. Kelebihan dari pemimpin cemerlang. Ya. Sekarang ni kita ada, sekarang ni kami promosi jugalah. Sekarang ni tengah dibuka iklan guru cemerlang. Jadi sebagai pentadbir yang hebat dan cemerlang, pastikan anak buah kita juga cemerlang. So salah satu ialah melalui laluan guru cemerlang. Satu, cemerlang. Yang kedua, dalam kalangan pemimpin kita ada jawatan pengetua cemerlang. Satu lagi laluan. Kemudian kalau pegawai-pegawai yang berkhidmat di KPM, dia ada laluan pegawai cemerlang. Jadi hari ini semua nak cemerlang. Dan salah satu bagaimana untuk meningkatkan kecemerlangan umumnya mesti dengan 3 perkara. Dari segi pengetahuan. Itu secara umumnya lah. Yang kedua dari segi kemahiran. Dan yang ketiga dari segi sikap ataupun nilai kita. Itu secara umumnya berkaitan dengan kecemerlangan tu tadi. Dan untuk menjadi pemimpin yang cemerlang, mesti ada ilmu, mesti ada asas. Dan saya tarik balik semula untuk slot ini, jangan lupa cikgu untuk jadi cemerlang, pengetua cemerlang, apa-apa yang cemerlang, jangan lupa ambil MPQEL. Terima kasih. Baik, seterusnya mungkin saya random saja. Jadi kalau yang saya tak pilih tu janganlah mengajuk pula. Alright. Okay. Cikgu, apa yang cikgu dapat sepanjang lebih kurang 2 jam tadi? Ya. Dari SMK Mekah. PK1. Alright, okey. Satu cemerlang. Banyak perkara sebenarnya tapi saya tangkap Ya, tak kisah cikgu. saya minat tadi adalah diri MPS tersebut untuk mendapat meningkatkan 100 SDM mereka diambil bulan 21 yang pada raja. Okey. Maksudnya dia bukan tahun ini. Ya. 5 tahun yang akan datang. Betul. Dia sudah taken. Ya. So itulah yang saya nampak, cuma saya tak sempat nak tanya tadi sebab tak merasa walaupun program itu 5 tahun tapi peningkatan gratisnya itu dalam 2 tahun dah nampak. Itu ternyata di program lain itu. Iya. Ya, saya dah nampak tu program yang termasuk kurikulum lagi kata tadi dia buat budak-budak tadi maksudnya 5 tahun akan datang hasil. Iya. Itulah yang saya nampak. Ya, saya nampak. So saya recap balik, sebenarnya apa-apa yang kita buat pada hari ini, dia punya kemenjadian dan persediaan tu untuk beberapa tahun yang mendatang. Jadi benda itu pun saya bersetuju, maknanya
untuk kita melihat bukan pada kelompok semasa. Sebab kemungkinan kalau boleh diselamatkan, okey. Ataupun kadang-kadang yang mungkinlah, yang kritikal, yang hardcore mungkin sukar. Jadi sebab itu salah satu pendekatan ialah kita bermula dari awal. Bagaimana intervensi mereka. Bagaimana kita melihat akaun murid. Sebab dia ada merujuk kepada akaun murid itu. Dari segi pencapaiannya. Sekarang ni kita ada data PBD lagi. Kan? Untuk semua mata pelajaran. Dari tingkatan 1 sampai ke tingkatan 5. Semua ada. Jadi kita melihat persediaan awal untuk memastikan bahawa murid-murid ini tadi mampu memberikan sumbangan. Kalau tidak, mungkin akan jadi masalah bila murid itu naik. Dia akan ketinggalan, naik lagi, ketinggalan dan seterusnya. Jadi salah satu ialah intervensi awal, rawatan awal. Cuma mungkin ada cara yang berbeza-beza mengikut kepada sekolah, mengikut kepada kemampuan, mengikut pada sumber, mengikut juga kepada kreativiti cikgu-cikgu semua. Sebab mungkin cara yang dibuat oleh individu ini mungkin relevan dengan sekolahnya, tapi mungkin kurang sesuai dengan sekolah cikgu. Jadi sebab itu kena lihat supaya dia bermakna kepada sekolah cikgu. Tapi yang saya setuju ialah persediaan awal itu. Adanya intervensi yang dirancang. Itu yang sebenarnya banyak membantulah pada murid-murid berkenaan. Okey, kita pergi, kita nak dengar yang perempuan pula. Mungkin boleh cikgu, alright. Cikgu yang hijau. Ya, tudung hijau, mas pun hijau. Alright, okey. Okey. Yang saya sangat ambil perhatian tadi berkaitan dengan bagaimana melakukan pencerahan. Kemudian kita meneruskan dengan PLC lah, untuk kita tengok bagaimana di akhir perkembangan yang cikgu yang kita nilai pula. Okey. Dan dikaitkan juga dengan SKPMG tu standard 4. SKPMG. Alright, okey. So, cikgu kongsikan bermula dengan pencerapan ataupun dalam surat perkeliling ialah penyeliaan mata pelajaran. Yang umumnya kuasanya adalah pengetua yang boleh menurunkan kuasa kepada cikgu-cikgu yang difikirkan sesuai untuk melakukan penyeliaan. Yang umumnya kita kenali sebagai pencerapan. So dari situ kita dapat banyak perkara. Dan dia ada kaitan pula dengan standard 4 SKPM G2. Berkaitan dengan pengajaran dan pemudahcaraan. Daripada standard 4.1 sehingga 4.5. Semua itu berkaitan dengan cikgu. Masuk 4.6 baru kita lihat kepada murid. Sebab itulah adanya murid sebagai pembelajar aktif. Hasil daripada apa yang dilakukan oleh guru. Daripada 4.1 sampai 4.5. Bermula dari guru sebagai mula-mula sekali perancang. Alright. Dan saya kaitkan lagi. Apa yang dikongsikan tadi lah berkaitan dengan PLC. Daripada penyeliaan, kaitkan dengan SKPMG tu, kita dapati ada isu, ada masalah, sama ada berkaitan murid ataupun amalan pedagogi guru yang boleh kita buat PLC. Dan kalau kita lihat PLC ni juga adalah satu tuntutan yang perlu kita laksanakan. Dan sebagai pemimpin, kita tengok sejauh mana PLC dilaksanakan di sekolah cikgu-cikgu. Dan kalau kita lihatlah secara umumnya, apa yang cikgu boleh definisikan sebagai PLC tu?
Boleh? Kita berkongsi sikit. Apa antara yang cikgu boleh fikirkan kalau dia berkaitan dengan PLC? Boleh tak cikgu? Boleh? Apa yang cikgu bayangkan bila kita sebut PLC? Ya. Satu ialah alat ataupun strategi yang biasa digunakan dalam PLC. TSS. Teacher Sharing Session. Sebab tu kalau kita tengok awal-awal masa PLC diperkenalkan ada 6 alat kolaboratif ataupun 6 strategi. Kan? Lesson study, learning walk, analisis data, video kritik, kemudian TSS, dan satu lagi peer coaching. Tu 6 yang asal. Kemudian pada tahun 2019 KPM telah memperkenalkan kit PLC. So kita tambah lagi, ada dialog prestasi, horizontal, vertikal dan sebagainya. Jadi itu secara umumnya. So berkaitan lah. Dan perkara-perkara ini cikgu akan tambah ilmu lagi sekiranya cikgu ambil MPQES. So dia tambahlah tentang nilai kepimpinan cikgu-cikgu. Alright. Apa lagi? Boleh kita kongsi yang lain? Mungkin yang belakang cikgu. Apa yang cikgu dapat? Yes. Silakan. Cikgu. Ya. Anything cikgu. Jadi apa? Perancang yang terbesar. Perancang. Sebab yang ni dia ada kaitan dengan tugas buat lah. Kan? Berkaitan dengan tugas buat, berkaitan dengan kepimpinan. Kan? Sebab kalau kita tengok SKPM Standard 1 kan, yang berkaitan dengan kepimpinan kan, dia ada 3 elemen tu. Dan kalau kita lihat kerja buat sebagai pemimpin pun dia tak lari daripada 4 lah perkara utama tu. Kan, yang berkaitan dengan planning, perancangan, berkaitan dengan organizing, order, dan dah tentu sebagai pengetua ataupun ketua kita lead anak buah kita, dan juga dalam masa sama kita control. So ada kaitan juga dengan POLC-nya. Yang tu kita dapat. Dan ini semua telah pun cikgu sama ada sedar ataupun tidak, cikgu pun dah buat. Cikgu pun dah laksana. Cuma mungkin dalam perjalanan cikgu sebagai SLT, orang nombor 2 ataupun orang nombor 3, MLT, mungkin perkara-perkara itu perlu dilihat semula. Mungkin boleh ditambah ilmunya. Sama ada melalui kursus berstruktur, sama ada melalui pembacaan dan sebagainya. Alright, itu secara umumnya. Baik. Kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, iaitu saya dah bincangkan tadi kenapa wujudnya perkara ini. Kemudian yang kedua, kita dah melihat tadi perkaitan perkara yang dikongsikan dalam surat yang pertama yang sebenarnya akan banyak membantu cikgu-cikgu sekiranya cikgu mendalami hal-hal yang berkaitan dengan kepimpinan dan pengurusan pendidikan. Baik, saya pergi kepada bahagian yang seterusnya. Baik, kalau kita lihat ada satu perkara juga yang kita nak cuba highlightkan berkaitan dengan kepimpinan ini. Kalau kita lihat sebelum ini, kepimpinan ni lebih dikaitkan dengan arahan dan juga kawalan. Kan? Arahan, memberi arahan dan umumnya seolah-olah mengawal tanpa memberi kebebasan untuk kita bertindak dalam ruang lingkup yang tertentu lah. Tak boleh pula kalau kita bagi kuasa nanti dia lawan toke pula. Jadi pengetua nanti jadi banyak pula pengetua yang ada di sekolah. Semua jadi pengetua. Tetapi dalam kepimpinan dia ada empowerment. Kita beri sedikit kuasa.
Untuk cikgu buat keputusan dalam bidang cikgu. Sebab mungkin kerana pengalaman cikgu, kerana mungkin cikgu tahu benda itu, kerana mungkin cikgu dalam bidang itu dan sebagainya. Kemudian kita ada juga konsep delegation. Kita delegate kuasa. Cikgu buat ini, cikgu buat ini, cikgu buat ini. Nanti kita bincangkan balik apa hasilnya. Kita lihat mana yang boleh kita tambah baik. Itu secara umumnya lah konsep-konsep yang ada, yang kenapa kita perlu berubah daripada command and control kepada trust dan inspire, daripada kepercayaan dan juga memberi inspirasi. Jadi sebab itulah melalui kembara ilmu ini, melalui perkongsian yang ada, saya harap dia sedikit sebanyak memberi inspirasi kepada cikgu untuk melihat semula kerja buat kita. Sama ada apa yang kita buat itu sebagai perkara rutin ataupun perkara-perkara yang boleh kita tambah baik untuk manfaat. Ini saya serahkan balik kepada cikgu untuk lihat. Kalau tidak, dia akan jadi kerja rutin dah. Dia akan menjadi kerja yang sama. Dia kan macam satu, orang kata apa, macam satu dosa besar lah agaknya kan. Kalau kelas peperiksaan tu tak ada kelas tambahan. Contohnya begitulah kan. Walaupun mungkin kelas tambahan itu boleh dilihat semula. Bagaimana pelaksanaannya, bagaimana pengisiannya, supaya dia ada impak. Kalau tidak nanti cikgu pun penat, murid pun tak hadir. Bila murid tak hadir, cikgu pun mula mengamuk. Dah satu masalah lagi. So kena lihat semula sama ada keperluan itu, dan perlu dilihat semula bagaimana untuk memastikan dia relevan dengan keperluan ataupun apa juga sasaran yang kita kehendaki. Itu secara umumnya. Itu satu bukulah yang berkaitan dengan kepimpinan, daripada memberi arahan dan juga kawal kepada trust, kepercayaan. Sebab dalam kepimpinan kita tak lari dalam konsep empowerment, konsep delegation, sharing. Jadi sebab itulah adanya elemen trust ini. Sebab ada ketika kadang-kadang kita terpaksa mewakili ketua kita. Mungkin kita tak boleh membuat keputusan yang besar, perlu dirujuk. Tetapi kadang-kadang dia memerlukan suara kita untuk memberikan pandangan dan pendapat. Berdasarkan bidang cikgu-cikgu lah, ataupun kapasiti cikgu. Baik. Dan daripada kontrol itu memberi inspirasi. Sebab pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang sentiasa memastikan orang sekelilingnya juga akan menjadi hebat. Jadi maksudnya kalau orang itu hebat, orang bawahannya, orang yang bekerja bersama-samanya juga akan hebat. Maksudnya dapat belajar sesuatu, dapat sesuatu yang bermanfaat, dapat pengalaman yang bermakna, bukan yang sebaliknya. Itu berkaitan dengan perkara ini. Jadi saya recap balik dua perkara yang saya dah kongsikan, orang kata untuk membuka minda cikgu-cikgu berkaitan dengan laluan kepimpinan ini. Bagaimana cikgu-cikgu melihat dalam dunia yang lebih besar, penolong kanan, SLT, kemudian guru kanan, MLT, supaya cikgu-cikgu bersama-samalah membantu pihak sekolah dalam kerja buat ataupun apa juga perkara yang ada, supaya sama-sama menyokong kepimpinan yang ada. Baik, bahagian yang seterusnya saya nak pergi kepada sedikit perkongsian tentang pelaksanaan MPQL pula. Sebab itu tujuan utamalah sebenarnya, untuk berkongsilah sedikit berkaitan dengan laluan MPQL yang cikgu-cikgu akan ambil ataupun mungkin wajib ambil, isi saja. Yang mengisi tu wajib, dapat tak dapat tu cerita kedua. Yang mengisi tu wajib. Baik. Seperti yang saya dah beritahu tadi,
oleh kerana MPQL ini sentiasa mengalami perubahan dan tak sama. Jadi saya kongsikan yang terkini lah, sebab misalnya yang saya hormati pengetu-pengetu yang ada, dia akan melalui kurikulum MPQL yang mungkin berbeza-beza. Tetapi umumnya itulah perkara yang kita nak capai untuk menghasilkan pemimpin yang berprestasi tinggi. Walaupun apa cara sekalipun untuk memenuhi anjakan yang kelima dalam PPPM kita. Jadi untuk yang seterusnya saya nak kongsikan sedikit berkaitan dengan MPQL lah. Mudah-mudahan selepas ini cikgu-cikgu ada sedikit idea berkaitan dengan pelaksanaan MPQL ini. Secara umumnya saya dah katakan tadi, dia ada kaitan kenapa adanya MPQL dan kenapa MPQL ini menjadi prasyarat sebagai untuk lantikan PGB lah, untuk pengetua dan guru besar, kerana kita ada mandat daripada PPPM anjakan yang kelima. Itu mandatnya lah kenapa MPQL ni menjadi prasyarat. Sebab kalau kita lihat tentang kuasa kan, secara umumnya ada 5 kuasa kan. Yang pertama ialah kuasa sah. Setiap pengetua ataupun cikgu-cikgu sebagai penolong kanan ataupun guru kanan mata pelajaran, umumnya cikgu-cikgu memang ada surat lantikan lah. Tak adalah pula besok-besok kan, tiba-tibalah pula kan, teringin nak jadi PPD. PPD muka dah ada ke ataupun masih kosong? Tiba-tiba esok melapor jadi PPD muka, tak ada surat. So umumnya kuasa ni, yang pertama dia ada kuasa sah lah, mesti ada surat. Sama juga dengan lantikan pengetua, mesti ada prasyaratnya lah. Selain daripada surat pelantikan, ada prasyarat yang perlu dipenuhi. Kenapa? Sebab kita kata, kita jangka dengan adanya pemimpin yang berprestasi tinggi ni adalah pemimpin berwawasan dan mampu membawa perubahan yang berimpak tinggi ke arah kecemerlangan organisasi melalui keterampilannya dan juga personalnya sebagai pengetua. Itu secara umumnya lah. Baik, dari segi domain, ini umum yang semasa. Kemungkinan nanti, mungkinlah pada Cikgu Hamid nanti 2014 dan 2022 ada 4 bidang ataupun 4 domain ataupun 4 perkara yang kita rasakan melalui kajian-kajian yang dibuat hasil daripada TNA, Training Need Analysis, hasil daripada dapatan perkongsian pengetua-pengetua cemerlang, hasil daripada temu duga dan sebagainya. Kita melihat 4 domain yang utama ini untuk melengkapkan graduan MPQL bagi menerajui sekolah. So yang pertama ialah domain berwawasan, yang seperti disentuh oleh cikgu tadilah. So dalam domain ini ada kompetensi, sebab mulai 2018 MPQL kita adalah diukur ataupun dinilai berdasarkan kompetensi yang cikgu-cikgu dapat ketika melaksanakan MPQL itu. Tapi mungkin yang batch yang lama, dia berdasarkan kurikulum ketika itu, mungkin sebab dia ada peperiksaan akhir fasanya, kemudian dia ada projek penanda arasannya, ada projek sandarannya, ada markah ENPQL-nya. So adalah markah tu adalah markah untuk lihat sama ada lepas tak lepas. Tapi untuk bermula 2018 sehingga yang terkini, cikgu-cikgu yang mengambil MPQL ini penilaiannya adalah berasaskan kompetensi. Apa yang cikgu dapat ketika cikgu melaksanakan apa-apa aktiviti yang ada dalam MPQL. Nanti kita tengok sikitlah apa perbezaan yang dahulu dengan yang kini. Jadi yang terkini
berasaskan kompetensi. Jadi apa yang cikgu buat, apa yang cikgu ikut sepanjang MPQL itu berlangsung, setakat ini lebih kurang 10 bulan lah, daripada bulan Januari hari itu sampai bulan 10. Tapi tak tahulah, mungkin cikgu-cikgu nanti ambil MPQL, mungkin menteri atau KPM lihat 9 bulan ni tak cukup, mungkin 2 tahun baru selesai. 2 tahun lah cikgu ambil. Jadi jangka masa tu cikgu jangan petikaikan lah. So apa yang saya kongsikan ni lah makluman umum. Makluman umum yang terkini lah. So ini domain, ini kompetensi. So secara umumnya ada 10 kompetensi yang ditaksir. Maksudnya nanti apa-apa yang cikgu buat sepanjang MPQL itu, kita akan taggingkan dengan kompetensi. Jadi kompetensi ni kita akan lihat lah dari segi berfikiran strategiknya. Sebab tadi cikgu ada katakan bagaimana seorang pemimpin tu perlu mempunyai pemikiran yang strategik, perancangan yang strategik, pengurusan yang strategik. Baik, kemudian memimpin perubahan. Bagaimana cikgu-cikgu boleh mengetuai perubahan yang ada, dasar yang ada, bukannya menolak perubahan ataupun jadi kaki bangkang. Itu paling bahayalah. Baik, kemudian membuat keputusan. Juga sebagai pemimpin kita memerlukan kompetensi ini. So kalau kita kaitkan dengan kompetensi ni, kita boleh kaitkan dengan 3 perkara kan? Umumnya kompetensi ni kita kaitkan dengan 3 perkara. Sama ada pengetahuannya, sama ada kemahirannya, sama ada sikap ataupun nilainya. Jadi itu akan membentuk kompetensi. Jadi sebagai pemimpin membuat keputusan ini. Dan membuat keputusan ini pun kadang-kadang sukar, sangat sukar. Guru, pengetua, kami nak bawa budak ni. Jadi untuk sukan kan baru lepas kan, bukan tuan rumah kan. Contohnya. Jadi untuk bawa kontingen kita ni, sekurang-kurangnya cikgu kena sediakan 4 pasang. Dah pengetua juga kena fikir mana cari 4 pasang tu. So buat keputusan, kena buat keputusan lah. Suruh-suruh pun senyap je. Kan tak ada apa-apa jawapan. Rupa-rupanya berdiam diri jugalah keputusan bagi cikgu juga sebagai pengetua. Jadi saya buat keputusan, saya nak berdiam diri. Contohnya begitulah. Jadi dalam MPQL, cikgu-cikgu juga dibincangkanlah bagaimana cikgu boleh membuat keputusan dengan baiklah. Sebab kadang-kadang yang paling kritikal sebagai pemimpin nak buat keputusan, nak jaga hati semua orang. Kan salah buat keputusan kan mengajuk. Dah 7 keturunan tak masuk, jumpa pengetua. Contohnya lah. Baik. Kemudian menyelesaikan masalah, memimpin pembelajaran. Sudah tentu sebagai pemimpin, saya rasa cikgu-cikgu pernah dengar berkaitan dengan kepimpinan instruksional. Kan kepimpinan yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran. Jadi sebagai pemimpin, jadi cikgu juga memimpin pembelajaran. Jadi ini kompetensi yang kita akan lihat. Kemudian membangun kapasiti. Sudah tentu bagaimana kita nak melihat anak buah kita ni sama-sama meningkat dari segi perkembangan profesionalismenya. Sebab itulah adanya salah satu komponen tu ialah PLC. Adanya program-program pembangunan untuk cikgu. Sebab tu kalau bidang, ketua ataupun guru kanan mata pelajaran, so dalam standard 3.1 pengurusan kurikulum. So salah satu elemen ataupun aspek yang ada ialah berkaitan dengan pembangunan guru. Dan kalau kita di sekolah pun masih lagi dasar yang sedang berjalan berkaitan dengan pembangunan guru baharu. Program pembangunan guru baharu. Jadi semua tu ada. Jadi apatah lagi lah. Sebab kalau kita lihat umumnya di sekolah ni kita ada macam-macam kelompok cikgu yang perlu kita lihat dan perlu kita tangani. Kan So ikut seperti yang dikongsikan. So umumnya di sekolah kita ni dia ada 5 kategori cikgu kan. Termasuk diri kita juga nanti cikgu-cikgu buat refleksi.
So yang pertama, kita ada guru baharu, guru novice. Kan? Sekarang ni ada orang tanya, cikgu macam nak jadi cikgu? Saya pun dah tak tahu dah macam nak jadi cikgu, dah macam-macam cara dah. Kita ada guru interim kan? Kita ada guru one off kan? Kemudian yang terkini, service of contract. Kan? So ada macam-macam lah. Tak macam kita dulu. Kan? Tak macam kita jadi cikgu satu ketika dulu kan, bermula dengan DC41 kan, temu duga, lantikan tetap dan sebagainya lah. Belum lagi guru ganti, satu cerita lagi, dan sebagainya. So itu kategori pertama. Dan di sekolah cikgu pun saya yakin semua ada guru baharu. Apa maksud guru baharu? Umumnya ikut kajian, pengalaman mengajar 3 tahun ke bawah kan? Tapi kalau ikut ajar Serina, pengetua baharu ni 3 hari je. Lepas hari keempat jadi pengetua lama. Tak boleh lama sangat. Nanti dia akan kata, saya ni pengetua baru. Kan? Jadi tak ada perubahan yang boleh dibuat. Tak ada impak. Okey, itu kategori yang pertama. Guru baharu. So, sebagai pemimpin, cikgu kena lihatlah apa yang cikgu boleh bantu, bagaimana cikgu boleh orang kata apa ni supaya dia cinta dengan dunia pendidikan. Janganlah baru mengajar dah burn out, contohnya lawan dan sebagainya. Boleh saya kena Ya, silakan pengetua. tentang guru baharu. Ya. Cuma sekarang ni guru baharu kita dah 3 hari kita dah boleh dia sebagai disahkan sebagai penjawab perkhidmatan awam. Lepas tu dalam tempoh 1 tahun kita dah boleh sahkan. Ya, perkhidmatan dia. betul. Maknanya kita nak melihat tempoh dia tu, dia macam mana pun dia terus dilantik. Ya. Macam dulu kita ada tempoh 3 tahun. Ya. Sekarang ni guru baharu ada yang guru baharu dari segi penampilan tu kita dah tengok. Ya. Kemudian satu lagi dari segi kehadiran dia pun dah. Dan juga kemudian buat RPS pun tak ada lagi. Itu baru tahun pertama. Macam mana 30 tahun akan datang. So boleh tak sedikit perkongsian? Okey. So dia berbalik-balik kepada yang awal-awal tadi kerana banyak perubahan yang berlaku, yang kadang-kadang tak boleh dilihat secara mutlak kepada empunya diri. Pertama mungkin ialah orang baharu masuk. Jadi segala-galanya baharu. Pemikiran baharu, cara berfikir baharu, budaya kerja mungkin pada dia baharu, kan? Apa yang dia dapat itu juga baharu, apa yang dia terima juga mungkin perkara yang baharu yang mungkin tidak sezaman dengan kita. Satu, yang kita lihat secara asasnya sebelum kita pergi dengan lebih jauh. Yang kedua, mungkin adanya gap antara dia dan kita. Akibat daripada generasi juga yang perlu kita pertimbangkan, yang kita pun tak boleh nak nafikan. Mungkin pada hari ini pendidikannya berbeza dengan pendidikan kita, pemahamannya berbeza, pakaian pun berbeza-beza, kan, dan sebagainya. Okey. Kemudian dari segi latihan yang dia terima juga berbeza-beza. Macam mana dia masuk untuk mendapatkan latihan perguruan, bagaimana dia belajar, bagaimana kaedah dan sebagainya. Jadi banyak berbeza-beza. Dan hari ini seperti yang dikongsikan oleh rakan yang lain, sebab hari ini yang masuk ni banyak generasi Y. Jadi daripada kataan Y tu pun dah tahu why. Kenapa? Kenapa saya dipilih guru? Kenapa tak orang lain? Why? So kita kena bersedia. Jadi peranan kita lah untuk menarik balik yang tadi tu, yang mungkin dah tersasar, mungkin dia terlepas pandang, mungkinlah kadang-kadang dia tak ingat ataupun dia tahu pura-pura tak tahu. Tengok pengetua dia tu boleh tegur ke tidak dan sebagainya. Jadi tapi yalah, kita kena bincang baliklah. Sebab tu ada peraturan-peraturannya, ada perakuan ketua jabatannya, dan sebagainya. Ada perbincangan yang boleh dibuat dan sebagainya. Sebab tu saya katakan sebab kita ni berhubung dengan manusia. Jadi tingkah laku itu berbeza-beza, pendapat berbeza-beza. Kang
salah kan jadi viral. Dah keluar dalam Facebook. Dalam Facebook, dalam TikTok pun ada dan sebagainya. Itu Cuma juga. tuan Ya. saya suka membawa isu ni. Ya. Dia belum lagi tersasar. Ya. Dia baru permulaan dia. Ya. Itu yang kita lihat lah. Kalau Ya. dulu, kalau kita lihat kalau anggota polis lah contohnya, Ya. kan, kita dah tak melihat lagi dari segi asas dia. Ya. Contoh dari segi pakaian dia, Ya. kehadiran dia, Betul. keberadaan dia. Ya. Tapi sekarang ni kita lihat benda itu sepatutnya kita melihat dari segi kualiti Ya. pengajaran dia lagi. Ya. Yang Betul. asas ini untuk guru baharu ni Tak perlu lagi. tak perlu lagi sebenarnya. Sebab kita proses kita di maktab dulu kah memang itu asas lah. Ya. Kehadiran kita mesti Ya. tepat, pakaian kita mesti melambangkan kita sebagai seorang guru. Ya. Sebab kita nak pastikan bahawa pelajar kita pun supaya Ya. dia bukan segar. Ya, Tapi betul. benda yang asas ini yang kita nak. Ya. Belum lagi kita lihat dari segi pengajaran dan pembelajaran. So seperti yang dikongsikan oleh pengetua sebab yalah kita tak kata semualah tapi memang ada satu sebab dia melihat, betul saya kata tadi mula-mula cara bagaimana dia masuk dan dia terima itu. Sebab mungkin bukan dalam bidang kita lah kan untuk kita. Cuma mungkin nanti kalau ada ruang dan peluang boleh dibincangkan semula. Kenapa perkara itu berlaku kan? Sebab kalau polis memang asas masuknya ketat, disiplin dan sebagainya. Tapi guru mungkin dari segi kita hanya melihat dari segi kognitifnya sahaja. Kan pemikirannya sahaja, berapa dia dapat. Kan minimum 7A. Layak 7A okey. Dia pakai baju ke tak pakai baju mungkin tak jadi itu. Itu perkara-perkara asas yang mungkin boleh kita lihat semula, yang boleh kita bincang. Tetapi pada saya ialah sebab mungkin apa yang dia dapat tu tak ada kesinambungan. Kan mungkin masa dia dapat tu kan dia dapat dia ikut. Sebab dalam situasi itu kan dia ikut. Waktu kelas dia ikut, waktu praktikum dia buat, waktu dia mengajar sungguh-sungguh mungkin. Tapi bila dia keluar kan dah ada gaji kan keluar mungkin ialah perubahan itu boleh berlaku. Jadi berbalik-baliklah kepada kita lah balik. Kan agak-agak dia dah macam nak terjatuh-jatuh tu tarik balik, tegur balik. Kan pengetua ataupun rakan-rakan yang lain kena tengok sama-sama lah. Sebab kalau tidak nanti dia akan kata benda ni tak selesai lah. Jadi pada pendapat saya kalau ada ruang dan peluang mungkin boleh dilihat semula, okey, dari segi pengambilannya, attitude-nya, sikapnya dan sebagainya. Itu satu. Sekarang dah masuk dalam organisasi kita. Kan kalau tak terima tak cukup cikgu, baru nak cukup cikgu. Sebab kita tak ada autonomi untuk memilih. Jadi kita terima dengan kapasiti yang ada, bagaimana kita boleh mengubah. Kita boleh sama-sama mengubahlah, membantu dalam kapasiti yang ada. Kemudian yang kedua, kita ada guru-guru, tadi guru yang novice lah, guru baharu yang mungkin ada macam-macam isu, tapi kita pun tak menafikan ada yang memang sangat committed. Kan penyapu baru kan semua disapu. Pun ada. Kita pun perlu bersikap adil. Ada yang sangat committed. Baik, yang kedua ialah guru yang cemerlang. Yang ni tak ada masalah. Guru yang cemerlang lagi-lagi lah saya promote sekarang ni tengah buka untuk laluan guru cemerlang. Jadi galakkanlah cikgu-cikgu kita ambil laluan guru cemerlang. Okey. Sama ada jawatan guru cemerlang ataupun memang dia dah cemerlang. Tak suruh buat pun dah siap. Saya tak suruh pun tapi dah siap. Ada cikgu dah suruh tak siap-siap pun ada juga. Macam-macam. So guru yang cemerlang lah. Yang ketiga ni agak banyak. Yang ketiga ni kalau tak betul-betul, kadang-kadang kita pun kadang-kadang ada ketikanya dia jadi comfort zone, zone selesa, kategori yang ketiga ni. Tak boleh nak berubah, tak nak terima perubahan, tak boleh bergerak, tegur sikit mengajuk, patah hati dan sebagainya. Itu juga boleh berlaku. So pergi kursus monyok muka, contohlah kan. Tapi kalau kursus kat hotel okey tu. Contohlah.
Itu juga kena lihat bagaimana sebagai pemimpin ataupun dalam kapasiti tuan-tuan dan puan-puan untuk melihat guru-guru yang berada pada kategori comfort zone ini. Baik, kemudian yang keempat ini, dalam kalangan guru-guru kita juga, selain daripada novice baharu, cemerlang, comfort, yang keempat kita ada juga guru-guru yang mungkin dia sabotaj. Semua tak boleh sabotaj. Tapi yang sabotaj ni okey lagi, kita nampak lah siapa yang sabotaj. Semua tak boleh. Tak boleh. Nak buat mesyuarat lepas sekolah, tak boleh. Semua tak boleh. Tak tahu apa yang boleh. Dan yang terakhir yang kita kena tengok juga ialah kategori yang kelima lah, virus. Macam COVID ni kan, dia senyap tapi dia nyocok-nyocok orang. Yang itu juga. Jadi secara umumnya lah mengikut apa yang dikongsikan kepada saya, itulah 5 kategori yang ada. Sama ada guru baharunya, guru cemerlang, guru yang comfort, yang sabotaj dan juga yang virus. Dan ini semua perlu ditangani. Perlu dilihat semula bagaimana kita boleh bantu cikgu-cikgu ini supaya dia berubah kepada keadaan yang lebih baik. Kalau tidak, dia akan menimbulkan masalah juga pada kita. Kita perlu berjawab pula dan sebagainya. Itu secara umumnya berkaitan dengan membangun kapasiti, membina jaringan dan jalinan. Of course, saya yakin dan percaya hubungan antara orang luar kan banyak membantulah sekolah cikgu-cikgu. Lagi-lagi dalam peruntukan kita yang agak terhad, memang kita terpaksa menggunakan bantuan peruntukan orang luar untuk sama-sama memajukan sekolah kita. Kemudian dari segi komunikasi berkesan, kalau kita lihat komunikasilah. Sebab kadang-kadang kalau salah komunikasi ni, lain pemahamannya, lain tafsirannya, lain jadinya. Dan hari ini kita berkomunikasi macam-macam, tidak hanya bercakap, tidak hanya bersemuka dalam WhatsApp, kan? Dalam Telegram. Cuba tengok WhatsApp sekolah cikgu, berapa banyak WhatsApp yang ada. WhatsApp rasmi, yang tak rasmi, WhatsApp membawang lain, WhatsApp kantin, WhatsApp cerita Korea, macam-macam lah. Semua ada. So kena berhati-hati. Komunikasi lah. So berkepemimpinan dan berkompetensi lah. Ini umumnya lah cikgu-cikgu setakat ini 10 kompetensi yang dijadikan asas dalam penilaian ketika cikgu-cikgu mengikuti MPQL. Jadi maksudnya semua aktiviti yang ada kita akan petakan ataupun kita akan taggingkan dengan kompetensi ini. Baik. Seterusnya dari segi model pengajaran, dan ini jugalah amalan kita lah. Saya tengok kita pun praktis. Dari segi 70, 20 dan juga 10. 70 ni dikatakan ialah belajar daripada pengalaman. Cuma sebab tu saya kata tadi, awal-awal kena lihat sama ada kita ni belajar daripada pengalaman ataupun sebenarnya kita ikut pengalamaan sahaja. Macam cikgu-cikgu lah. Bila cikgu-cikgu menjadi pentadbir, sama ada SLT ataupun MLT, umumnya cikgu lihat daripada pengalaman, sama ada pengalaman orang lain ataupun pengalaman diri sendiri. Dan pengalaman ini berbeza-beza. Baik, kemudian 20% daripada pembelajaran sosial yang cikgu dapat melalui perhubungan, interaksi, komuniti, jaringan, perkongsian. Lepas tu ada perkongsian amalan terbaik kan cikgu dapat. Kan PAT tu. Cuma saya suka apa yang dikongsi oleh SIP daripada Samarahan. Dia gunakan perkongsian amalan bermakna. So kita katakan perkongsian amalan terbaik kan, dia buat perkongsian amalan bermakna. Sebab yang terbaik tu mungkin sekolah cikgu, tapi belum tentu bermakna. Tetapi kalau dia bermakna, umumnya dia adalah yang terbaik yang boleh kita ikut. Cuma mungkin perlu ubah suai, ikut keadaan, ikut persekitaran, ikut sumber dan sebagainya. Baik, dan hanya 10% sahaja umumnya yang kita dapat secara formal. Pergi kursus, kan, MPQL,
secara umumnya. Tapi banyak yang cikgu akan dapat ialah berdasarkan pengalaman cikgu. Terutama kalau menerajui banyak sekolah. Kan setiap 3 tahun tukar sekolah. Contoh kan setiap 5 tahun tukar sekolah. Jadi dia ada banyak mungkin pengalaman yang berbeza-beza yang dia belajar. Kalau dia menghadapi satu-satu masalah, mungkin dia boleh gunakan. Kan? Ataupun dari segi interaksi sosial dia dapat daripada orang lain. Misalnya perkongsian, mungkin dari segi bimbingan yang diberikan dan sebagainya. Itu model yang kita gunakan dalam MPQL. Dan juga saya lihat pun umumnya kita pun macam tu. Kita dewasa, kita dapat pun umumnya secara ini 70, 20 dan 10. Cuma yang secara formal tu hanya 10% sahaja. Itu pun daripada segi 10% kan mungkin yang dapat pun tak sampai, mungkin dalam 2% sahaja. Masa dan sebagainya kan. Alright. Okey. Lepas tu kadang-kadang yang ni ada orang ni lah. Ada orang buat tapi saya pun terfikir ada logiknya juga kan. Berkaitan dengan pencairan ni. Kan kalau kursus kan jurulatih utama kebangsaan kan kat hotel mewah kan. Kadang-kadang 2 minggu seminggu. Kan balik ke negeri jurulatih negeri lebih kurang juga seminggu. Kan daerah mungkin 3 hari. Sampai ke sekolah 5 minit je. Itu pun masih makan-makan. Jomlah kita buat penataran cikgu pasal PBD. Saya makan kan 5 minit. Jadi mungkin banyak pencairan berlaku, banyak maklumat yang tak dapat. Kerana kalau kita lihatlah dan nak kata bertuju pun kadang-kadang betul juga. Cuma belum ada kajian dibuat. Tapi itu realitinya lah. Kalau kita lihat kan. So yang ni yang saya kata tadi, yang berdasarkan kompetensi, yang inilah maksudnya lah. Ini secara umum sajalah. Cikgu, setiap kompetensi tu apa maksudnya. Dan ini juga boleh dijadikan sebagai orang kata pembuat penilaian kendiri cikgu. Contohnya katalah berwawasan, berupaya berfikir secara kreatif tak saya ni. Mungkin boleh juga cikgu buat penilaian kendiri. Inovatif. Ada tak kalau saya dapat sesuatu perkara ni saya boleh create satu cara penyelesaian yang lebih baik, ataupun saya biarkan sahaja. Biarlah. Contohnya so ini juga boleh cikgu jadikan sebagai penilaian kendiri cikgu. So dalam MPQL perkara ini akan ditunjukkanlah. Sebab itu sebab IAB sebagai pusat latihan. So kita melatih bakal-bakal pemimpin. Dari segi pemilihan dan penempatan ialah JPN. Kita saling bekerjasama lah. Dan umumnya yang menjalani MPQL umumnya sekurang-kurangnya cikgu-cikgu sudah berada pada tahap 3. So macam mana kita nak tingkatkan kompetensi cikgu supaya mencapai kompetensi yang maksimum 4 dan 5 itu secara umumnya. Yang inilah. So kalau MPQL ni dia tinggi sikit lah. Untuk piawaian sekurang-kurangnya untuk semua kompetensi ini cikgu mesti berada pada tahap 4. Walaupun dia ada daripada tahap 1 sampai tahap 5 lah. Tapi umumnya cikgu-cikgu mesti sampai tahap 4. Kalau tak lepas ambil lagi MPQL lagi. Contoh pengalaman saya lepaslah kecuali memang teruk benar lah. Kau tak lepas tu. Baik, itu umum lah cikgu-cikgu. Tapi jangan risau. Jangan tak ambil. Saya yakin dan percaya cikgu-cikgu memang boleh dapat 4. Malah berdasarkan senyuman cikgu pun saya dah tahu dah mungkin boleh dapat 5. Senyum je tu. Belum lagi masuk. Alright. Okey, seterusnya dari segi aktiviti dia ada banyak lah. Cuma saya rangkumkan sahaja. Dia ada 3 fasa. Fasa 1, fasa 2, fasa 3 lah macam Cikgu Rahma dan Cikgu Latif sedang ikuti. Saya rasa sahabat-sahabat pengetua pun umumnya pun ada fasa 1, fasa 2 kan cuma tempoh berbeza-beza. Cuma batch kali ni dia untung sikit sebab dia buat di hotel. Fasa 1 dia buat di hotel. Sebab kebetulan asrama kami jadi pusat kuarantin sebelum ini dan adalah kerusakan dan kita baru dapat duit untuk kerja-kerja pembaikan. Jadi untunglah batch mereka ni sebulan di hotel.
Tu sihat walafiat tu. Okey, di Serapi Hotel. Yang semuanya ditanggung oleh kerajaan lah. Kerajaan selalu kepada duit pada IAB. Tuntutan juga dibayar, tapi sekali je lah. Sekali datang, sekali balik. Ni lebih kurang lah, lebih kurang sebulan. Pasal 3 nanti sebab sekarang ni mereka sedang buat perantisan di sekolah-sekolah lain yang mereka dah ditentukan. Macam Cikgu Latif, dia daripada SMK Matu kan, buat di Norma. Semua. Okey. Cikgu Rahma dari sekolah SMK Three Rivers buat di SMK Mekah. So nanti ada fikir Mekah kat sini kan? Okey. Pengetua pada nanti saya tanya feedback. Pengetua semua pun ada. Alright, okey. Itu umumlah cikgu pasal. Tapi kemungkinan mana tahu masa cikgu nanti sebab sekarang ni kita tengah sekarang kita ni sedang menunggu siapa yang akan diumumkan sebagai KPPM yang baharu. Sebab KPPM kita dah bersara. Datuk Zamani tu dah bersara. Sekarang ni yang menjalankan tugas adalah Datuk Fakhruddin. Menjalankan tugas KPPM. Jadi tunggulah. Kita ada orang Sarawak di KPPM. Yang berusaha Dr. Norisha, mana tahu rezeki kan. Alright. Kita doakan nanti umumnya bersemuka kita buat ni lah sesi latihan kan. Diberikanlah sedikit ilmu lah, tambah ilmu. Kita berkongsi tentang berkaitan dengan macam-macam lah, keuangan, stok, kemudian berkaitan dengan kepimpinan instruksional, bimbingan instruksional, jaringan jalinan, macam mana nak buat rancangan pemajuan sekolah lah melalui perancangan strategik dan sebagainya. Kemudian adanya perkongsian, baca buku kongsi. Pagi-pagi kan, dalam kelas, sebelum masuk kelas tu kena berkongsi buku apa yang dibaca berkaitan dengan kepimpinan dan pengurusan bingkil. Kadang-kadang cuma dia sedikit mencabar lah. Saya tak kata dia mudah, tapi dia agak mencabar. Kadang-kadang sampai ke malam peserta saya ni. Tapi jangan risau. Yang penting jaga diri, jaga kesihatan lah. Yang mana makan ubat tu, bawa ubat. Boleh tak ada masalah. Okey. So okey, peserta saya semua okey. Sihat walafiat. Kebetulan saya pengurus sekolah menengah kan, semua okey, tak ada masalah. Kan malam-malam buat kerja stres, tak apa. Stres keluar beli burger kat depan tu. Makan dan sebagainya. It's okey lah cikgu ambil pengalaman Okey, kemudian ada pembentangan tu biasalah cikgu. Itu secara umum apa yang akan cikgu lalui lah. Bila cikgu ambil MPQL. Yang tadi adalah aktiviti bersemuka. Sekarang kita ada aktiviti lapangan. Cuma kita kan transisi daripada COVID kan kepada yang pandemik kepada endemik tu. Okey, kemudian adalah patutnya lah kalau ada protokol dan etiket. Cikgu-cikgu didedahkanlah bagaimana pengurusan majlis, macam mana untuk memahami berkaitan dengan protokol. Kerana ada satu perkara baru, ada praktikum. Dulu dia perantisan 1, perantisan 2. Mungkin zaman pengetua yang ni penanda arasan. Tahun ni dia ubah lagi praktikum. Tapi sebenarnya penanda arasan. Dia membuat refleksi dan meninjau amalan kepimpinan yang ada di sekolah yang terpilih, dan kemudian dia ada aktiviti berasaskan sekolah. Dia adalah bagi tugasan dan gunakan data sekolah. Dan sekarang ni mereka sedang buat perantisan lah. Perantisan pun jangka masa dia panjang dah, jadi 13 minggu. Sebab dalam perantisan tu juga ada ABS activity berasaskan sekolah. Maksudnya saya tengok setelah pandemik ni kita buat secara hybrid lah. Ada yang bersemuka, ada dalam talian. Okey. Kemudian ada juga aktiviti berkumpulan. Yang ni seronok. Teamwork. Macam mana? Misalnya jalinan pintar korporat. Jalinan pintar korporat sempat buat kan JPK kan. Maksudnya dia kena pilih sekolah yang berdekatan di sekitar Kuching tu, berjumpa dengan pengetua sekolah itu, bincang apa yang grup MPK ni boleh bantu sekolah itu. So grup sekolah menengah saya, sebab kebetulan saya pengurus sekolah menengah, hari itu mereka ni buat di SMK Santubong. Cikgu Osman pengetua dia,
Kebetulan pula pada ketika itu sedang buat stem. Berkaitan dengan minggu stem ke, bulan stem ke. Jadi peserta ni dia tambah lagi berkaitan dengan program bagaimana kita boleh laksanakan STEM di sekolah itu. Yang ni pun seronok. Explore dan sebagainya lah. So dia buat di sekolah itu. So tengok macam mana dia berunding dengan pengetua di sekolah berkenaan. Itu dalam kemudian bicara keperluan dari buku. Satu buku dia akan baca dan dikongsikan kepada rakan. Kemudian lawatan pendarasan, itu kita tak sempat kan. Mereka yang datang kan, mereka datang ke hotel kan. Kalau sebelum ini tak, kita bawa cikgu-cikgu ni pergi belajar ilmu kepimpinan dan pengurusan di luar bidang pendidikan. Sebelum tu kami pernah bawa mereka pergi ke hotel, belajar berkaitan dengan pengurusan di hotel. Kemudian syarikat insurans pun kita pernah bawa. Kemudian adalah di sekitar Kuching tu. Tapi oleh kerana pandemik, so mereka kita tak dapat bawa peserta ke tempat mereka dan mereka share sahaja amalan berkaitan dengan pengurusan mereka. So tambahlah pengurusan yang sedia ada. Kemudian kita ada tambah dengan bicara ilmu, yang ni perkongsian. Tapi oleh kerana yang ni biasa kita buat di sekolah, cikgu-cikgu sudah berada di sekolah, so kita buat secara YouTube saja. Kita berkongsi apa-apa bidang-bidang yang tertentu lah. Kemudian bicara profesional. Hari itu kita sempat jemput TKPPM lah yang berusaha Dr. Ahmad Rafi sempat datang dan adalah pengisian bersama beliau. Kemudian insyaAllah kita akan jemput nanti pengarah untuk bersama dan sebagainya lah. Itu secara umum lah cikgu tentang apa yang akan cikgu lalui. Setakat inilah. Kan esok lusa berubah. Itu nasib cikgu lah, rezeki cikgu. Memang ada tambah lagi kan, dan sebagainya. Baik, so saya recap balik apa yang saya dah bincangkan dalam slot ini. So lalu slot ini adalah sebenarnya untuk membuka pemikiran, membuka kefahaman. Sekurang-kurangnya kenapa cikgu perlu benda ini. Ada juga yang kata kalau tak ambil MPQ orang tak boleh jadi pengetua ke? Orang tak boleh lah sebab dia prasyarat. Kan satu. Adakah selama ini kalau tak ada MPQ ni dia tak boleh menajuk sekolah? Tak juga. Kan sebab keperluannya sebegitu. Kalau kita tanya kenapa sebab besok pun tak selesai slot saya ni. Kan yang penting ialah kita terima dengan positif, tambah ilmu. Sentiasa belajar. Sebab kita tak tahu segala-galanya. Banyak benda baru. Saya ingat Tok Guru saya kata, di saat kita tahu segala-galanya, ketika itulah bermulanya titik bodoh kita. So cikgu ingat benda tu bila kita rasa kita tahu segala-galanya, ketika itulah bermulanya titik kebodohan kita. Kebodohan itu bermula di situ. Sebab banyak benda baharu. Apatah lagi sistem pendidikan kita dinamik, sentiasa berubah, macam-macam cikgu. Lepas habis PPPM ni, mungkin ada agenda baharu. Banyaklah perkara-perkara yang perlu kita terima dengan hati yang terbuka. Yang mungkin kadang-kadang perlukan perancangan kita, perlu tindakan kita. Lebih-lebih lagi cikgu-cikgu sebagai ketua perlu melunakkan komunikasi anak-anak buah kita supaya sama-sama dapat bekerja. Biasalah cikgu dalam kehidupan ni tak semua orang suka kita. Apa yang penting ialah kita buat yang terbaik. Selebihnya banyakkan berdoa dan kita serahkanlah yang terbaik. Buatlah yang terbaik. Ada apa-apa tak nak tanya ataupun nak berkongsi sebelum saya tutup slot inilah. Kita pun dah ke hampir 12.30 ni. Boleh ada apa-apa nak tanya cikgu ataupun nak berikan pendapat ataupun mungkin nak berkongsi yang mungkin kita lihat bersama-sama, kita meraihkan pendapat cikgu kalau ada. Silakan.
Alhamdulillah, selesai sudah perkongsian ilmu kita pada kali ini. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Encik Khairul Hamzi bin Baharuddin atas perkongsian ilmu yang telah diberikan. Dengan berakhirnya slot ceramah yang kedua sebentar tadi, maka berakhirlah sudah majlis perkongsian ilmu kita pada kali ini. Kini kita akan beralih ke majlis penangguhan rasmi program Kembara Ilmu bersempena dengan persidangan pengurusan pendidikan pengetua Sekolah Menengah Sarawak kali ke-57.